Malaysia dan seantero dunia. Okey, bersama dengan saya Cik Hana dalam Gloomy Today. Nikmati detik berharga Gloomy. Hai, selamat petang Mamis. Okey, Mamis yang baru masuk, okey, jangan lupa like, komen dan share live kita pada hari ini. Okey Mamis, jemput masuk dulu live kita sebelum kita teruskan dengan kita punya tajuk semalam. Okey, hai Mamis yang baru masuk. Hai. Okey. So, sekejap ya. Okey Mamis, yang mana tak sempat nak tengok live kita semalam, jangan risau. Kita ada letak dekat IGTV kita. Okey, dekat IGTV Instagram Gloomy.Malaysia. So kat situ nanti Mami akan dapat lah. Mami boleh tengok balik, boleh recap balik kita punya live semalam. Semalam kita bersembang tentang kurang zat makanan dalam kalangan bayi, kanak-kanak. Okey, kita sendiri pun yang sebagai orang dewasa pun boleh ambil sedikit info ni. Bukan untuk bayi saja, untuk kita pun boleh juga. Hai Mamis yang baru masuk. Okey Mamis. Okey, bercakap tentang zat makanan. Okey, zat makanan ni dia skop dia secara meluas. Macam semalam saya bersembang kan, secara meluas kita rasa macam kita dah bagi hidangan yang terbaik kan. Sebagai ibu bapa mesti kita nak bagi yang terbaik untuk bayi sendiri, dari segi pemakaian, dari segi makanan, pemakaian, dari segi persekitaran, mesti kita nak yang terbaik kan untuk anak-anak kita. So kurang zat makanan ni terjadi sama ada dari kita sedar ataupun secara tak sedar. Okey. So kalau semalam kita bersembang tentang faktor kira macam punca-punca yang menyebabkan kurang zat makanan kan dalam kalangan bayi ni. Faktor, ada juga statistik, ada juga tentang program yang dilakukan oleh kerajaan untuk membendung masalah ni kan. Sebab apa? Sebab bila kita bercakap tentang penyakit, kekurangan zat makanan dan yang berkaitan dengan kesihatan ni, kalau dia boleh memberi side effect kepada bayi itu sendiri, maksudnya kita kena pandang serius lah untuk sesuatu benda tu. Sebab tu hari ni, okey, tajuk kita Gloomy Today hari ni ialah risiko dan makanan yang disarankan untuk bayi yang kurang zat. Dia bukan pengurangan zat tau, dia kekurangan zat makanan. Pengurangan tu kita yang kurangkan je. Yang ni kekurangan, maksudnya tanpa kita sedar. Macam tu. Okey, hai Mamis yang baru masuk. Kita wave sikit. Hai Suri HQ. Hai Cik Aisyah, hai. Okey, so Mamis yang mana pernah mengalami, anak Mamis yang mana pernah mengalami masalah kurang zat ni, Mamis boleh share je komen kat bawah. Okay, boleh share dengan kita, boleh educate Mamis lain juga tentang bahayanya kurang zat dalam proses pembesaran anak-anak. Hai Cik Afiana. Okey, so Mamis, bila bercakap tentang risiko, maksudnya sesuatu yang orang cakap sesuatu yang serius, yang perlu kita tengok, yang perlu kita kita titik beratkan, macam tu. So kita nak tahu risiko daripada kurang zat makanan ni. Zat makanan ni dia ada 4 kategori. Macam semalam kan saya ada explain yang 4 kategori zat makanan ni. Yang pertama tu zat besi. Zat besi kita mesti pernah dengarkan zat besi. Zat besi ni menurut pegawai dietetik daripada USM, okey, Cik Hakim Zakaria, okey, beliau ada kata badan tidak boleh menghasilkan hemoglobin. Okey, hemoglobin merupakan komponen yang penting. Okey, komponen yang penting untuk sel darah ni. Sel darah yang cukup untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okey, Mamis pernah dengar tak tentang penyakit anemia? Okey, Mamis pernah dengar tak tentang penyakit anemia? Penyakit anemia ni adalah daripada kurangnya sel darah merah dalam badan. Okey, penyakit anemia. So bayi
yang ataupun kanak-kanak yang kekurangan zat besi dalam badan ni bukan saja cenderung untuk mendapat penyakit anemia, tapi juga boleh menyebabkan mereka pucat, mudah lesu, kiranya cepat letih. Baru main sekejap je dia nampak dia cepat letih, dia tak seaktif yang lain. Itu kira dia punya macam tanda-tanda lah kita boleh tengok kan. Risiko-risiko disebabkan oleh pengurangan zat besi ni. Kita nampak je macam sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kita mesti tengok dari setiap aspek pembesaran anak-anak kita kan. Kita mesti detail, kita mesti akan nampak perubahan anak-anak kita dengan anak orang lain. So ini adalah salah satu kira risiko daripada pengurangan zat besi ni. Okey, so apa yang boleh kita sarankan? Makanan apa yang boleh disarankan yang kaya dengan zat besi ni? Kita nak tahu. Okey, yang pertama adalah ayam. Okey, ayam, roti, oat, kismis. Okey, ini merupakan antara 4 makanan yang disarankan, okey, yang kaya dengan sumber zinc. So kita boleh sarankan kepada mamis untuk bagi kepada anak-anak, sama ada dari bentuk porridge ke, dari bentuk macam kisar ke, finger food ke, boleh. Okey, so yang tu zat besi. Yang kedua, adalah vitamin D. Okey, vitamin D ni, kesan vitamin D ni untuk bayi, untuk kanak-kanak, dia boleh menyebabkan penyakit riket. Penyakit riket, dan kalau untuk orang dewasa sendiri pun dia boleh menyebabkan osteomalacia. Dia bukan je bagi efek kepada baby, tapi juga untuk orang dewasa. Tu nampak pentingnya vitamin D yang diperlukan dalam badan kita. So vitamin D ni, kurangnya vitamin D berpunca daripada kurang pendedahan kita dekat cahaya matahari. Orang cakap macam vitamin pagi kan. So salah satunya adalah kekurangan kurang pendedahan kepada cahaya matahari, kurang pengambilan vitamin D dalam diet makanan kita sendiri. Lagi apa lagi, dia bila kita kurang vitamin D ni, kurang beri kepada bayi, mungkin dia boleh menyebabkan gangguan penyerapan zat. Bila kata tentang penyerapan, dia mesti berkaitan dengan perut dan juga usus. Okey, so nampak tak kat situ dah menunjukkan yang vitamin D ni sangat penting. Okey, sebab apa? Dia boleh bukan saja mengganggu bahagian perut dan usus, tapi dia juga boleh menyebabkan masalah kesihatan lain seperti masalah buah pinggang, dan dia juga mengganggu metabolasi. Masalah hati, masalah buah pinggang, dan juga ganggu metabolasi. Itu nampak tak? Itu menunjukkan pentingnya kita ambil vitamin D. Hai mamis yang baru masuk. Okey, mamis yang baru masuk jangan lupa like, komen dengan share, okey? Okey, so tadi kita cakap tentang penyakit riket yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D ni. Okey, penyakit riket ni dia macam mana? Penyakit riket ni, kalau kita nak tengok simptom-simptom dia adalah dari segi otot yang lemah, okey, otot yang lemah, tulang tengkorak lembut. Okey, ataupun secara saintifik dia disebut craniotabes. Okey, selain itu dahi mengalami kebenjolan. Ni kira macam ciri-ciri ataupun kita boleh tengok simptom-simptom penyakit riket yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Okey mamis, kita boleh tengok simptom dia tu, kita boleh tengok dekat baby kita ada tak simptom-simptom ni. Sebab apa? Kalau simptom ni dia berlarutan, kita nampak macam, mula kita akan rasa macam tak ada apa ni, dia biasa je ni, biasalah tu dalam proses besar kan. Tapi macam saya cakap, kalau benda ni bukan saya cakap, tapi kita tengok research. Okay, kalau benda ni berlarutan, berlarutan dalam tempoh yang lama, maksudnya kita kena check dengan doktor. Dia tengok tanda-tanda dia tu, macam tu. Okay, so selain daripada otot yang lemah, tulang tengkorak yang lembut,
Okey, riket ni juga boleh menyebabkan kaki bengkok, kaki bengkok dan juga perut buncit. Ni kira tanda-tanda dia, simptom dia. Simptom penyakit riket. Jadi apa yang boleh kita sarankan? Makanan apa yang disarankan untuk bayi yang kurang vitamin D ni? Okey, apa yang boleh disarankan adalah makanan seperti ikan salmon. Ikan salmon, kuning telur, yogurt, okey, cheddar cheese. Okey, so ni antara 4 makanan yang disarankan, okey, yang kaya dengan vitamin D yang boleh kita bagi kepada baby. Hi Mamis Amelin.official. Okey. So yang tu yang ketiga, yang keempat. Betul yang ketiga tu? Satu. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah zinc. Okey, pengambilan zinc. Kita boleh skip kat Mami Amelin. Hai Mamis. Okey. Okey, yang ketiga adalah zinc. Okey, kekurangan zinc dalam badan bayi. Okey, zinc ni dia bantu sistem imun tau. Dia bantu sistem imun bayi untuk melawan bakteria dan juga jangkitan kuman. Nampak tak pentingnya zinc tu? Setiap satu zat ni penting untuk bayi. Sebab tu bila bayi ni kurang salah satu zat ni, kurang zat makanan dalam rutin makanan harian ni, boleh menyebabkan mereka ada masalah. Masalah seperti berat badan terbantut, susut berat badan, berat badan kurang terbantut dan juga susut berat badan. Okay. So zinc ni dia bantu untuk melawan bakteria jangkitan kuman. Jadi semasa mengandung, bayi dan juga kanak-kanak, okay, badan memerlukan zinc supaya dapat membesar dan berkembang dengan baik. Itu kepentingan zinc. Okay, dia bantu untuk membesar dan berkembang dengan baik. Okay, jadi bila kurang zinc dalam badan, okey, dia boleh menyebabkan risiko seperti rambut gugur, okey, cirit-birit, hilang berat badan. Okey, itu salah satu simptom dia. Hilang berat badan, tahap kecerdasan rendah. So kita boleh tengoklah baby tu ataupun kanak-kanak tu tak seaktif yang lain. Masalah rambut gugur sendiri, kecil-kecil dah ada masalah rambut gugur, dia something serious lah. Kita kena tengok kat situ, kita kena macam more alert lah orang cakap. Okay, so apa yang boleh kita suggest? Apa yang boleh kita makanan yang boleh kita suggest untuk mamis, okay, yang kaya dengan zinc. Okay, yang pertama adalah bayam. Okay, bayam. Yang kedua bawang putih. Yang ketiga daging merah ataupun daging lembu lah kan. Okay, kalau kita nak bagi kat baby, kita boleh bagi dalam bentuk orang Kedah kata apa, muai, bubur. Okay, kita boleh kisar bayam tu, kita boleh ambil secara serbuk. Okay, kita buat secara serbuk ataupun kita kisar bayam tu, macam tu. Sebab untuk bayi yang 6 bulan ke atas lah, macam tu. So nampak tak kat sini, setiap satu zat sangat penting untuk diambil dan penting untuk pembesaran bayi. Zinc, vitamin D, zat besi, dan yang terakhir adalah kalsium. Kalsium kita selalu dengar iklan-iklan kat TV, kalsium untuk tinggi, kalsium untuk tulang kan. Kita selalu tengok iklan-iklan dekat TV macam tu. So mamis, kalsium ni fungsi dia adalah dia akan berjalan dengan lancar jika pengambilan kalsium tu dipenuhi dengan baik, diambil dengan baik. Hai baby food Mama Easy. Hai, kita wave sikit. Okay, so kalsium ni kalau pengambilan kalsium ni kira macam terkurang lah, ataupun kurang pengambilan kalsium ni, boleh menyebabkan pertumbuhan terbantu. Pertumbuhan terbantu seperti apa? Seperti mengganggulah dari segi ketinggian. Maksudnya macam kenapa anak kita tak tinggi macam orang lain? Macam tu, kita mesti akan perasan faktor, kita boleh perasan dari segi macam fizikal dia tak sama tinggi dengan orang lain. Kenapa anak dia ni macam rendah sikit? Macam tu. Itu maksudnya kekurangan kalsium. Okay, pertumbuhan terbantut. Yang kedua, disebabkan oleh risiko kekurangan kalsium, risiko
kekurangan kalsium ni boleh menyebabkan masalah tulang. Okey, masalah tulang seperti apa? Masalah tulang seperti tulang rapuh, otot lemah, kuku mudah rapuh dan juga pertumbuhan perlahan. Maksudnya tumbuh sarang dia perlahan. Kita boleh tengok dekat situ. So simptom-simptom setiap satu zat-zat ni dia ada simptom dia. Kalau kita kurang ambil zat ni, dia ada simptom dan juga risiko di sebalik tu. Sebab tu kita kata 4 zat ni sangat penting. Okey, sangat penting, kira crucial yang perlu diambil oleh bayi dalam proses membesar. Hai Mamis yang baru masuk. Hai Nur Fadlin. Hai Setsularin. Sorry, hai. Okey, so kalsium. Makanan apa yang tinggi dengan kalsium yang boleh kita suggest untuk Mamis? Okey, yang pertama adalah buah tin kering. Buah tin. Buah tin. Yang kedua brokoli. Yang ketiga ikan dan daging. Dan yang keempat adalah almond. Okey, so ini adalah antara makanan yang boleh kita suggest yang kaya dengan kalsium. Okey Mami, so kita saya dah explain 4 zat yang diperlukan oleh badan bayi, okey, untuk pembesaran yang sihat supaya mereka tak mengalami kurang zat makanan dalam pembesaran mereka. Sebab apa? Setiap satu tu, macam saya cakap tadi, setiap satu tu kalau terkurang tu boleh menyebabkan risiko-risiko yang berbahaya untuk pembesaran bayi. Okey. So tadi kita just suggest je makanan-makanan tu dari Gumi sendiri. Okey, dari Gumi sendiri kita pun ada produk yang boleh kita suggest untuk Mamis. Okey, produk yang tinggi dengan vitamin D yang bagus untuk zinc, kalsium dan juga zat besi. Okey. So Mamis yang mana ada soalan boleh letak je komen dekat bawah. Nanti kita boleh share experience dengan Mamis yang lain. Okey. So daripada Gumis kita ada serbuk ayam. Okey, kat sini. Okey, ayam ni tadi macam yang saya explain, dia adalah sumber zat besi. Okey. So kita ada serbuk ayam daripada Gumi. Okey, serbuk ayam daripada Gumi. Berat dia 100 gram. Okey, dia diperbuat daripada isi dada ayam, okey, minyak zaitun dan juga serbuk lada putih. Nampak tak? Okey, 1 gram serbuk lada putih. So, dia berharga RM25 untuk Semenanjung dan RM27 untuk Sabah dan Sarawak. Okey, ini yang pertama. Okey, ini yang pertama iaitu zat besi. Yang kedua kita ada serunding ikan salmon. Okey, serunding ikan salmon ni bagus untuk vitamin D. Dia merupakan sumber protein yang kaya dengan vitamin D. So, serunding ikan salmon daripada Gumi ni dia berat dia 40 gram. Okey. Diperbuat daripada ikan salmon. Okey, dia berharga RM30 untuk Semenanjung dan juga RM33 untuk Sabah dan Sarawak. Okey. Nampak tak Mamis? Kita close up sikit. Okey. Yang ketiga kita ada daging lembu berlada. Daging lembu berlada ni kira sumber zinc. Okey, sumber zinc untuk pembesaran bayi. So daripada Gumi kita ada serbuk daging lembu berlada. Okey, berat dia 50 gram. Diperbuat daripada daging lembu dan serbuk lada putih. Okey, kita close up sikit. Okey, dia berharga RM27 untuk Semenanjung dan RM30 untuk Sabah dan Sarawak. Okey. Yang ni, seterusnya kita ada serbuk sayur campuran organik. Okey, serbuk sayur campuran organik ni sesuai untuk kalsium, sumber kalsium. Okey. Sebab apa? Dalam ni dia ada labu organik, dia ada brokoli organik dan juga lobak merah organik. Okey, berat dia 40 gram. Dia berharga RM27 untuk Semenanjung dan juga RM29 untuk Sabah dan Sarawak. Okey, kita close up sikit. Okey, yang terakhir, sumber zinc juga. Sumber kalsium. Okey,
kita ada snack granola organik. Okay, sebab apa saya ambil snack granola organik ni? Sebab dia diperbuat daripada oat organik. Okay, dia ada kismis organik, dia ada buah tin organik, minyak kelapa darah, dia ada kalsium pun dia ada, zat besi pun ada. Sumber zat besi. Okey. So untuk snack granola organik ni dia 150 gram. Okey, 150 gram. Okey, harga dia RM28 untuk Semenanjung dan RM29 untuk Sabah dan Sarawak. Okey, Mamis. Settle 5 produk daripada Gumi. Okey. Yang setiap satu tu bagus untuk zat, disarankanlah. Okey, untuk zat-zat yang saya sebut tadi. Okey, so Mamis, macam mana kita nak dapatkan produk Gumi ni? Okey, so Gumi ni untuk Mamis, untuk bantu Mamis yang berkejaya tak sempat nak prepare sebenarnya. So kita bantu Mamis dari segi situ. So mudah, senang je nak prepare dia. So macam mana Mamis nak dapatkan produk-produk Gumi ni? Okey, kita ada 4 platform. Okey, 4 platform. Yang pertama kita ada WhatsApp Line. Okey, WhatsApp Line kita ada pin nombor kat bawah. So Mamis boleh tekan je nombor kat situ, nanti akan ada ejen kita yang entertain. Okey, yang kedua kita ada Instagram. Instagram kita ada 2, satu groomers.mami.rq, satu lagi gumi.outlet. Okey, groomers.mami.rq ni adalah kita punya ejen, kita panggil groomers yang ada dekat seluruh Malaysia. So mana Mamis yang nak ejen kita COD sampai depan rumah, okay, Mamis boleh dapatkan nombor mereka dekat IG groomers.mami.rq. Okey, yang ketiga tu kita punya outlet, gumi.outlet. Outlet yang menjual barangan Gumi. So mana Mamis nak tengok packaging dia macam mana, ramuan dekat dalam dia semua, Mamis boleh tengok dekat outlet yang berdekatan. Okey, yang keempat kita ada website. Website kita www.gumimalaysia.com. Okey, tu khas untuk Mamis yang suka shopping online. Okey, kat situ ada pelbagai seleksi produk. Mamis boleh tekan je mana yang Mamis nak. Okey, ni kita akan post terus ke rumah Mamis. Okey, so Mamis, kalau Mamis ada soalan, yang mana Mamis yang baru masuk tak sempat nak join live kita daripada awal tadi, jangan risau sebab kita akan save live ni nanti. Kita akan post dekat IGTV kita. Okey. So Mamis, sekarang berapa hari bulan? Sekarang 6 Julai. 6 Julai kita punya foto baby contest masih lagi berlangsung. Kita nak beritahu dekat Mamis, foto baby contest kita masih lagi berlangsung sampai 31 Julai. Okey. Sekejap. Foto baby contest masih lagi berlangsung sampai 31 Julai. Jadi mana Mamis yang nak join, okey, yang pernah consume barang Gumi, produk Gumi. Okey, so mana Mamis yang bayi pernah konsum produk Gumi semua yang berusia 6 bulan dan ke atas boleh join kita punya foto baby contest ni. Dia akan berakhir 31 Julai ni. So senang je kontes tu, just tangkap gambar cantik-cantik, caption yang menarik. Kita dah syarat penyertaan kita dah letak dekat kita punya Instagram. Okey, so Mamis boleh follow je dia punya syarat penyertaan tu. Okey, dan berpeluang memenangi hamper yang bernilai RM300. Sangat lumayan. So mana Mamis yang berminat boleh join. Okey, time-time PKP ni kita tak buat apa kan, kita boleh at least kita dapat have fun lah dengan anak-anak dan juga produk Gumi sendiri. Okey, selain tu sebelum saya end live kita pada hari ini, okey, kita daripada Gumi akan keluarkan produk baru. Kita akan keluarkan produk baru soon. Okey, so apa yang hint-hint tu kita boleh bagi adalah ready to eat. Ready to eat. So mana Mamis yang tak sabar, jika mana Mamis yang tertanya-tanya produk apa tu, boleh tengok dekat website kita. Kita dah buka pre-order. Okey, so mana Mamis yang baru join live, yang mana join live kita daripada awal tadi, thank you so much. Kita akan jumpa untuk live yang akan datang. Yang mana tak sempat join live kita daripada awal tadi, jangan risau, nanti kita akan
repost balik dekat IGTV. Okay. So mamis, thank you so much yang mana join daripada awal tadi. Kita jumpa untuk live yang akan datang. Okay. Bye. Assalamualaikum.